Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam program majlis ilmu yang diadakan, yang dianjurkan oleh Badan Dakwah dan Rohani SMK Segambut Jaya dan Surau Al-Muqarrabin SMK Segambut Jaya. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Pada malam ini kita sekali lagi menampilkan Tuan Guru kita, Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, yang juga merupakan pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Kota Baru, KIAS. Assalamualaikum yang berbahagia Tuan Guru Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kat Kuala Kerai sana? Banjir ke? Kuala Kerai baru hujan. Kita minta tak ada banjir. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan turut menjadikan majlis kita pada malam ini ialah 3 orang rakan munaqasyah, iaitu yang pertama saudara Nakib Syauki yang merupakan pelajar tingkatan 5 SMK Segambut Jaya. Seterusnya saudara Adam Husaini yang merupakan pelajar tingkatan 2 SMK Segambut Jaya, dan saudara Abdullah Muiz bin Muhammad Arifin, pelajar tingkatan 1 SMK Segambut Jaya yang juga merupakan anak kepada Ustaz Arifin, ahli kumpulan nasyid Hijaz. Dan InsyaAllah pada malam ini kita menyambung diskusi kitab Fiqh Al-Manhaji, dan hari ini kita akan berpindah kepada tajuk yang menjadi permintaan sebenarnya, iaitu bab solat musafir. Dan saya minta kepada para pendengar, para penonton untuk share video ini untuk kita menyebarluaskan ilmu kita pada malam ini. Minta share di dalam media sosial masing-masing. Jadi untuk memulakan bicara kita pada malam ini, saya terlebih dahulu menjemput dan mempersilakan Tuan Abdul Basit, yang bahagia Tuan Guru Datuk Abdul Basit bin Abdul Rahman, untuk memulakan bicara kita pada malam ini. Saya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah yang dihormati Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yusri Haji Maimun selaku pengacara dan juga sebagai moderator perbincangan kita bersama dengan 3 anak-anak kita pada malam ini, dan juga para pelajar yang lain dan muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sambung perbincangan kita. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang solat, hukum solat berjamaah, hukum imam dan makmum, kaitan imam dan makmum. Kali ini kita sambung kepada salatul musafir. Salatul musafir dari kitab kita, nama dia Al-Fiqhul Manhaji. Kitab yang kita guna ni tuan-tuan boleh tengok ni kitab ni. Fiqh Manhaji yang diterjemahkan dan diterbit oleh pihak JAKIM. Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji ni banyak terjemahan, tapi kita guna yang ni sebab dia besar, mudah nampak. Ada boleh letak kat skrin ke? Dia punya perbincangan.
Jadi insya-Allah kejap lagi pelajar-pelajar kita ni akan baca dan ana hanya tambahkan huraian sedikit. Ustaz Yusri boleh tengok soalan-soalan yang berkaitan, InsyaAllah. yang tak berkaitan InsyaAllah. tu kita tangguh dululah kepada tajuk lain. Ya. Kita bincang bab solat musafir, dia pergi bincang bab apa ni? Nak beli emas ke perak, kita kata itu tangguh dulu. Kata orang asyai'u bisyai' yuzkar. Satu benda tu tak boleh lari daripada tajuk dia. Kalau tidak nak kita semua benda yang kita nak jawab, maka nanti tak terjawab pula. Sebab masa kita terhad kan. Kita ada 1 jam lebih saja untuk perbicaraan ini. Jadi kita mulakan dengan kitab lah. Sebab ana bimbang takut tak habis bab kita ni. Banyak juga ni. Banyak lah juga. Daripada muka surat 363 sampai ke 372. Mana hampir 10 muka surat. Mana 10 muka surat, kita nak bincang 1-2 minit 10 minit satu muka ataupun tak sampai kan. Baiklah, silakan Yusri, boleh mulakan. Pelajar-pelajar kita baca. Kita jemput Nakib dah. Nakib. Kita bermula di muka surat 363 dalam bab musafir. Okey, saya mulakan Nakib mula untuk baca kitab. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz? Dengar. Okay, tajuk kuasa dan jamak. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Maksudnya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj 78. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan hukum-hakam agama yang menyebabkan kesusahan dan kerumitan sehingga kerja-kerja yang dilakukan menjadi tidak keruan. Sebaliknya, di mana sahaja orang Islam mengalami kesempitan, Allah Subhanahu Wa Taala akan melonggarkan perintah agamanya supaya semua hukumnya dapat diterima dan mampu ditanggung. Musafir walau dengan apa cara dan tujuan sekalipun adalah sebahagian daripada kesusahan yang menyebabkan seseorang hilang tumpuan dan ketenangan. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan banyak perkara yang berkaitan dengan hukum hakam agamanya daripada orang yang musafir. Antaranya ialah cara solat musafir. Allah Subhanahu Wa Taala memberi 2 kemudahan kepada orang musafir ketika bersolat. Nakib, sebelum kita pergi ke solat musafir, kita nak bincang tentang tajuk dia dulu kan. Kita ada dalam solat musafir. Biasanya kalau kata musafir ni, apa agaknya Nakib boleh faham? Orang kata kita bermusafir. Apa makna musafir? Apa makna musafir? Musafir yang saya faham ni, kita berjalan jalan jauh. Lebih bermahala dengan niat baik. Jalan ke mana tu Nakib? Tempat tujuan kita pergi tapi niat yang baik. Musafir. Baik, ni Adam, silakan. Adam, Husaini. Ya. Apa yang awak faham? Ustaz tanya apa faham? Musafir ni dia macam kalau dalam bahasa Melayu kita panggil travel lah. Travel je jauh. Bahasa orang putih tu. Tak apa. Dia berapa? Siapa seorang lagi? Adam, apa dia musafir? Muiz, apa dia Muiz? Hilang sekejap. Hilang sekejap dalam live. Hilang Ustaz, hilang. Dia hilang dalam live sekejap. Baik. Okey. Kita kena tahu Nakib dengan Adam tulis. Nanti Ustaz Yusri boleh bagi markah lah kan. Banyak mana nak bagi tu. Bila kita kata musafir, apa makna musafir? Ini penting ni. Soalan tentang apa makna musafir. As-safaru. Musafir ni maknanya satu pendedahan. Sebab apa? Bila kita musafir, kita akan terdedah kepada banyak perkara. Tempat tak pernah kita tengok, kita dah sampai. Happy kita tak? Kalau zaman dulu, 3 gulung filem tak cukup. Nasib baiklah zaman sekarang ni, filem tak habis-habis. Yang habisnya memori. Tak? Dan safar dengan makna mendedahkan rahsia. Kalau kita nak kenal betul-betul kawan kita, Nakib,
kita kena bersafir dengan dia, kena travel dengan dia, berjalan. Tiba-tiba bila kita berhenti tempat makan, oh dia awal lagi masuk, minta menu macam-macam. Waktu nak bayar dia hilang, asyik sakit perut ya dia. Kita pun tahu orang ni kita dah kenal dia. Dia ni bukan boleh buat kawan dalam musafir sebab dia pandai minta menu, dia tak pandai bayar. Nah. Pernah satu orang nak menjadi saksi di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar tanya dia, pernah musafir dengan kawan ni? Dia kata belum lagi. La anta ma ta'rifu. Mu tak kenal. Mu tak kenal dia. Jadi musafir itu dengan makna bila kita safar kan kita berjalan sama-sama, kita makan sama, tidur sekali. Maknanya kita akan dapati apa dia kita dapati orang ini itulah perangai dia. Ini kalau kita nak kenal, kita kadang-kadang kita musafir dengan orang kita tahu lalu. Kau nak Ustaz Yusri tak? Kalau waktu minta menu dia masuk dulu, waktu bayar kita semua. Okey. Orang ni kalau nak pergi pula lain kali mau masuk grup lah ya. Aku tak mahu dah. Itu makna musafir. Jadi musafir ni maknanya satu perjalanan yang mendedahkan rahsia orang. Itu dari sudut cerita musafir. Baik, saya tak nak cerita panjang sebab takut tak habis kitab. Maka bila musafir, kita ada dua ibadat di situ. Dia panggil ibadat yang pertama, qasar. Apa makna qasar? Muiz? Muiz apa makna qasar? Yang faham? Muiz. Buka mic tu. Tak buka mic tu. Muiz, apa yang faham dengan qasar? Buka mic tu, Muiz. Baik, Nakib dulu jawab. Nakib dulu jawab. Muiz sila buka mic. Apa makna qasar? Qasar ni dia memendekkan, dipendekkan. Dari panjang kepada pendek. Pendek macam mana? Dari panjang kepada separuh. Ya, Qasar, contoh. Itu. Contoh. Ya. Contoh. Kalau tak ada contoh macam mana pendengar kawan-kawan nak boleh faham? Contoh solat asar. Solat asar 4 rakaat kan. Bahagi dua. Dia dua. Jadi separuh dia dua. Itu makna qasar makna pendek. 4 jadi 2. Kalau maghrib macam mana? Maghrib lah. Maghrib dia dikecuali. Macam mana nak qasar maghrib? Dia dikecualikan lah solat lah. Yang boleh yang boleh asar, isyak, yang 4 rakaat je. Baik, kita ada satu lagi dalam kitab kita ni, qasar dan jamak. Apa dia Adam jamak? Apa? Jamak pula Adam. Proses jamak. Jamak apa dia? Qasar memendekkan, jamak dia menggabungkan okey. Gabung apa tu? Macam dia menggabungkan situ kalau ada dua solat. Dia dalam musafir dia menggabungkan situ kalau tengah musafir. Macam mana saya nak gabungkan tu? Cerita sikit Adam. Nak gabungkan tu macam nak cakap dia Contoh solat ke? Dia menggabungkan lah. Contoh solat je, jangan contoh lain tak terima. Kita contoh solat. Solat apa? Contoh. Solat apa? Solat subuh dengan zuhur ke? Solat apa? Yang boleh gabung. Contohnya kalau kita travel waktu tu macam dalam pukul 3 tu. Sebelum masa waktu tu kita tengah musafir, kita kena jamakkan dia. Jadi satu solat dalam 2 waktu kita gabungkan dari satu. Dalam 2 waktu jadi okey. Maknanya kita gabung jamak di sini makna dengan mana kita gabungkan 2 solat dalam satu waktu kan. Jelaslah kita. Jadi sekarang lepas ni kita tak perlu takrif lagi lah. Maknanya perbincangan kita ni insya-Allah dalam masalah qasar solat dan jamak solat. Jadi kata dalam kitab fiqh manhaji ni di antara keindahan fiqh manhaji ni dia Allah Tuan Syekh kita bawa ayat Quran. Mana pembaca kita sana? Kita nak suruh dia baca biar dia ni. Muiz mana baca ayat ni? Muiz dah hilang dah masalah itu. Nakib lah. Nakib baca. Baca ayat Quran tu berlagu sikit nak dengar. Kan sekolah ni dapat banyak anugerah dengan cerita. Nakib dia. Yang memula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما جعل عليكم في الدين من حرج. Baik. Makna dia? Wah. Ya, saya bukan. Dan Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, kan? Pelajar tanda punca keringanan ataupun dipanggil rukhsah. Rukhsah Allah Taala ringankan perjalanan agama ini dengan dua sebab. Satu dia panggil as-safar dengan sebab musafir, yang kedua dengan sebab marad, sakit. Sakit. Jadi kita ada dua sebab, musafir dan sakit. Maknanya orang musafir dia boleh qasar solat, dia boleh jamak, kan. Bagi orang sakit dan musafir dia boleh buka puasa, ganti pada hari lain. Itu dalam bahasa kaedah usul fiqh dia panggil mazinnatul masyaqqah. Punca sumber kesusahan yang ditetapkan oleh syarak, sama ada safar ataupun sakit. Satu lagi dia panggil masyaqqah. Masyaqqah yang lain kita akan bincang nanti insya-Allah. Baik, dalam kitab ini Tuan Syekh kita telah bawa kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan hukum-hukum agama yang menyebabkan kesusahan. Tengok dalam kitab tu. Allah Taala mensyariatkan hukum-hukum agama yang menyebabkan kesusahan dan kerumitan. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan menjadi tidak keruan. Maknanya jadi susah, payah kita. Sebaliknya di mana sahaja orang Islam mengalami kesempitan, Allah Subhanahu Wa Taala akan melonggarkan perintah agamanya supaya semua hukumnya dapat diterima dan mampu ditanggung. Itu dalam kaedah fiqh dia kata iza dhaqal amru ittasa'a. Apabila sempit keadaan maka diperluaskan hukum. Macam kita hari ni. Dengan mari COVID-19. Berapa perkara benda yang luas dulu jadi sempit. Duit. Ayah Nakib, apa yang jadi sempit sekarang ni? Dan sempit Bila COVID itu datang. tak pergi apa? Bercuti. Aku cuti amat. Sempit dalam bab ibadat ni kan, kita nak pergi masjid tak boleh. Hari ni boleh salat Jumaat tak? Boleh. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ditutup. Masjid tutup. Sebab apa masjid tutup? Mana boleh tutup masjid? Kenapa ditutup? Nak elakkan dia. Sebab COVID lah. Kan? Maka jadi sekarang ni jadi sempit. Bila jadi sempit, maka kita kena perluaskan urusan agama, disebut dengan mana daf'ul haraj, daf'ul masyaqqah. Menghilangkan perkara mudarat. Daf'ul madarah. Maka ditutup masjid untuk bilangan tertentu sahaja. Kita kata itu di antaralah. Kalau tidak, nanti jadi jangkitan, macam-macam lah. Yang pentingnya, kita serahlah urusan ijtihad itu kepada ahli fatwa. Kan? Baik. Tengok nota di bawah kitab. Musafir walau dengan apa cara sekalipun dan tujuan sekalipun adalah sebahagian daripada kesusahan yang menyebabkan seseorang hilang tumpuan dan ketenangan. Walaupun sekarang ni, kita musafir hari ni, susah ke payah? Musafir sekarang, susah ke senang? Senang. Naik kereta, masuk kereta, Masya Allah, buka aircon, relax, ya kan? Naik kapal terbang, lagi relax, asyik duduk makan je. Naik kereta api. Tapi adakah masyaqqah itu masih berjalan? Ini soalan orang tanya. Ada orang tanya, perlu lagi ke kita qasar-qasar solat ni? Kan kita sekarang ni hidup di zaman banyak kemudahan. Tulis. Kata-kata seorang ulama, Imamul Haramain. Orang tanya dia, ada lagi ke masyaqqah zaman sekarang? Imam kata apa? Kita bermusafir, tinggal keluarga, tinggal kampung, itu pun sudah dikira masyaqqah. Walaupun kita rasa, relax atas kapal terbang. Anak selalu travel, kadang-kadang delay kapal terbang, patut kita terbang pukul 11 malam ni, 11 esok baru terbang. Tidur kat airport, terguling atas kerusi airport tu, kau tahulah macam mana dia punya keadaan dah. Pergi kat surau dah penuh. Maknanya masyaqqah tu tetap berlaku. Jadi Allah Ta'ala letak sebab-sebab yang menjadikan kesusahan, maka dijadikan kelonggaran. Boleh faham?
Muiz, Boleh. apa dia? Boleh. Kalau dah boleh, cuba cakap. Apa yang faham? Nah, Faham? Faham pasal masyaqqah. apa masyarakat tu macam mana? Cerita je tak apa. Ustaz Isri jangan potong markahnya. Tak betul. Kita awak yang faham tadi. Cerita pasal sama sekarang ni ada masyaqqah atau tidak? Ya. Ha. Untuk musafir kan? Betul. Sebab kita tengok dah banyak kemudahan, banyak kesenangan sekarang ni kan. Baik. Betul. Jadi ulama kata musafir itu masyaqqah. Habis cerita kita. Tak payah cakap banyak kan, tak payah bincang panjang. Baiklah. Sekarang ni tamatlah kita mukaddimah. Ana bimbang takut panjang-panjang ni. Jam kat sini pula. Kita pergi kepada cara solat musafir. Siapa? Yusri? Siapa baca? Silakan. Adam. Ada sambung. Muka surat 363 cara. Cara solat musafir. Cara solat musafir. Okey. Dari solat musafir ni Allah Tak baca kitab. Okey. Baca kitab. Baca kitab. Baca je. Allah memberi dua kemudahan kepada orang yang musafir ketika solat. Okey. Pertama, mengurangkan bilangan rakaat dan ia dinamakan qasar. Okey. Jelas tadi kan. Dan cara Mana yang pertama Allah Taala kurangkan bilangan rakaat, nama dia qasar. Yes. Baik. Yang kedua, pula dia menghimpunkan dua solat jika menaikkannya supaya orang yang musafir dapat masa lapang banyak yang mungkin. Dan ia dinamakan jamak. kita sudah jelas makna jamak dengan qasar. Jadi sekarang ni kita akan masuk ke perbincangan yang pertama, qasar. Silakan. Teruskan bacaan. Adam teruskan lagi. Yes. Qasar ialah melakukan solat yang 4 rakaat iaitu Zuhur, Asar dan Isyak dengan 2 rakaat saja. Bagaimana dalil ni akan diterangkan? Dalil disyariatkan qasar ialah Jadi dalam kitab ni dah hurai jelas pada kita yang boleh qasar tu siapa? Zuhur, Asar dan Isyak. Baik, dalil dia baca. Dalil dia. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum Kamu nak baca lagu sikit tu. Muiz nak baca. Muiz. Saya baca Ustaz dengar Baca Ustaz? Wa idza darab. Ya, Wa idza darabtum. Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Sadaqallahul azim. Ustaz dengar? Ya. Dengar. Adam maksudnya Adam? Maksud dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkasarkan, memendekkan sembahyang. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada bolehnya qasar kan. Baik, baca hadis. Dan hadis. Baca. Hadis. Nakik baca hadis, nakik baca. Maksud Adam baca balik. Okey. Dan hadis daripada Ya'la bin Umayyah katanya, Qultu li Umar bin Khattab. Ambil ringkas masuk. Baca terjemah. Okey, tak apa Adam. Teruskan terjemahan. Maksudnya, aku mengatakan firman Allah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang maksudnya tidaklah berdosa mengkasarkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Okay. Bagaimana pula ketika keadaan orang ramai telah pun aman? Umar berkata, aku juga tertanya-tanya tentang perkara yang kau tanyakan itu. Lalu aku kata Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Baginda bersabda, itu adalah pemberian Allah kepada kamu, maka terimalah pemberian itu. Jadi hadis ni jelas kan, Ya'la ni dia rasa pelik lah. Pelik dengan ayat boleh qasar salat. Waktu ayat turun ni dalam keadaan takut. Ketika takut, dia kata faqad aminan nas. Sekarang ni kita dah aman. Nak pasal lagi ke? Macam soalan kita awal tadi. Sekarang ni kita sudah berada di zaman kecanggihan teknologi. Kan? Kereta api laju
di negara yang Jepun ke mana tu, berapa kelajuan dia, cepat je pergi. Macam mana kita nak qasar lagi? Maka Umar kata, aku pun rasa pelik juga, tapi aku dah tanya Nabi SAW. Nabi kata apa? Sadaqatun. Qasar itu satu sedekah yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Jadi kita kena ambil lah. Walaupun kita rasa senang kan susah, asalkan kita musafir, maka kita kena qasar salat. Sebab apa? Kenapa? Sebab itu sedekah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jangan buat sombong tak mau ambil lah, kita kena ambil. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi hadis di atas menunjukkan bahawa solat qasar adalah tidaklah khusus ketika dalam keadaan takut saja. Sebab ada sebahagian mazhab, contohnya ulama Hanafi contohnya, dia kata qasar ni ketika takut je. Kalau tak takut tak boleh qasar. Dia kata ada ayat hadis ini umum. Supaya kalau solat qasar sah, mestilah mematuhi syarat-syarat yang berikut. Jadi kita sekarang ni kita akan bincang tajuk apa? Tajuk solat qasar dulu. Tak jamak lagi ni. Kita asingkan perbincangan. Nanti bila kita nak buat, baru kita campur sekali. Jamak dan qasar. Sebab dia tak syarat. Tidak syarat. Mesti qasar, mesti jamak. Tak syarat. Ada waktu kita boleh qasar saja, tak jamak. Ada ketikanya boleh jamak tanpa qasar. Jadi kita kena asingkan dua ni. Qasar tak semesti jamak dan jamak tak semestinya qasar. Boleh dua-dua, ada kalanya boleh satu-satu. Faham? Baik. Kita masuk kepada syarat yang pertama. Baca. Syarat pertama. Okay, Adam lagi. Tajuk ni Adam. Syarat yang pertama. Solat fardu berkenaan wajib atas orang ketika bermusafir dan dia melakukannya ketika bermusafir itu. Okey. Lagi. Bawah lagi Adam. Solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus dikasarkan kerana dia belum dikatakan musafir ketika solat tersebut wajib atas. Begitu juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempatnya. Solat tersebut tidak harus lagi dikasarkan kerana ketika melakukannya nanti dia bukan lagi musafir. Sedangkan qasar adalah untuk orang yang musafir. Baik. Syarat yang pertama, tengok kitab. Solat fardu berkenaan wajib ke atas seorang ketika bermusafir. Dan dia melakukannya ketika musafir. Barulah kita boleh qasar. Contohnya, kita duduk di kampung, di rumah. Tak kira lah di Kelantan ke, di Kuala Lumpur ke, di mana-mana. Solat dah masuk waktu. Orang dah azan. Allahu Akbar. Tapi kita belum tunaikan solat. Kita kata kalau kita solat di rumah, ingat ini. Kalau solat di rumah, kita tak boleh nak jamak. Kan? Maka bagaimana? Sebelum memulakan perjalanan, tak boleh qasar. Nak jamak pun tak boleh. Maka kita kena pergi dulu. Kita kena keluar daripada daerah kita, daripada kampung kita, pergi ke kampung lain. Berjalan dulu lah. Kalau kita duduk di Kuala Kerai saya ni, pergi sampai ke tengah-tengah jalan Gua Musa tu, kita pun berhenti salat zuhur. Ketika itu kita boleh qasar dan kita boleh jamak. Ya. Tapi sebelum kita berangkat, kita masih di Kuala Lumpur, belum keluar ke mana-mana. Di rumah kita tak boleh nak apa? Nak qasar dan tak boleh nak jamak. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya nak relax ya, saya solat siap di rumah, jamak-jamak, betul kita travel. Tidak boleh. Sebab kita belum lagi, selagi tak keluar daripada rumah, orang itu tidak dikira orang yang sudah bermusafir. Musafir apa? Duduk atas rumah. Faham tak? Cuma dalam kitab fiqh manhaji ni ada sedikit masalah. Dia kata, kalau kita sudah masuk waktu, kita tak musafir lagi, kita tak boleh qasar, walaupun kita musafir. Maka di sini perbahasan dia panjang, ana buka kitab lain, nama dia Al-Mu'tamad. Dalam kitab Al-Mu'tamad, Mu'tamad ni lebih besar daripada fiqh manhaji, 5 jilid. Dalam kitab Mu'tamad, saya tak mau skip sebab nanti orang baca fiqh manhaji yang asli dia ada timbul. Dalam kitab fiqh Mu'tamad kata tak jadi masalah. Contohnya, belum masuk waktu, dah masuk waktu kita belum musafir, kan? Maka
summa safara. Kemudian kita pun, aku nak jamak Kita pun naik kereta, kita terus pergi. Jumpa dekat area mana-mana, maka kita berhenti di situ, kita boleh qasar dan kita boleh jamak dengan asar. Ini dalam kitab kata kitab Mu'tamad. Sebab apa? Dia punya hujah li'anna li'tibar fi sifatis salah bihalil ada la bihalil wujub. Sifat orang musafir, orang nak qasar ini ketika kita lakukan, bukan ketika buat berlakunya wajib salat. Jelas Ustaz Isri? Ya, jelas. Cuma dalam terjemahan ni kita dalam fiqh manhaji kata dia kata tak boleh. Kalau kita dah masuk waktu, kita tak musafir lagi, kita musafir pun tak boleh qasar. Jadi alhamdulillah penjelasan dalam kitab Mu'tamad lebih jelas mengatakan bahawa tak kiralah masuk waktu tak masuk waktu, dah azan ke tak azan, yang penting waktu tu masih ada masa, baru pukul 2 tengah hari, kan? Mana kalau kita travel setengah 1 jam pergi, pukul 3 kita berhenti, kita boleh solat zuhur, qasar, jamak dengan asar. Baru jelas situ. Ini pandangan ini jelas, walaupun sebahagian ulama Syafi'i mengatakan tak boleh, kita kata yang muktamadnya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syirazi, Al-Mawardi, Imam Nawawi dan lain-lain ulama yang mengatakan boleh sedemikian. Jadi saya ambil kesimpulan yang boleh. Faham ke tidak? Anakib? Baik, sekarang ni awak nak musafir, kan? Dah masuk orang dah azan zuhur kat masjid. Boleh tak awak travel? Boleh? Boleh. Jangan ikutlah. Sekarang ni kita kena putus dalam perbincangan biar jelas. Boleh. Boleh tak kita pasal tengah jalan? Kalau kita boleh. Ya. Mana kita putuskan boleh. dalam kita Al-Mu'tamad kata harus kita pergi musafir, kemudian kita qasar tengah jalan dan kita jamak sekali, boleh. Alhamdulillah. Baik. Begitu juga tengok dalam kitab muka surat 636. Begitu juga solat yang masuk waktunya ketika musafir. Ini penting, tanda baik-baik. Kita sedang musafir masuk waktu, tetapi tidak menunaikannya. Contohlah kita kata Ustaz Yusri balik Kuala Kerai. Kan? Masuk dah waktu maghrib. Tapi dia tak mau, dia ingat nak berhenti tengah jalan, jamak. Payahlah, anak-anak dah tidur belakang atas kereta ni. Kita teruslah, nanti sampai rumah bapa, rumah nenek dia nanti senang. Kita letak budak-budak, kita boleh mandi, kita boleh solat. Maka ketika itu tak boleh lagi kita qasar. Tengok ni. Okay. Ketika musafir tetapi tidak menunaikannya sehingga sampai ke rumah kita. Solat tersebut tidak harus lagi diqasarkan kerana ketika melakukannya nanti dia bukan lagi musafir, sedangkan qasar adalah untuk orang musafir. Ni ada setengah orang ni susah-susah dia. Berhenti dulu. Lagi 10 kilo dengan nak sampai rumah, berhenti solat, anak-anaknya duduk nangis atas kereta pun solat. Sebab kalau balik rumah tak boleh nak qasar, kita kata na'am. Bila sampai di rumah, tak boleh lagi kita qasar, tetapi kita boleh jamak di antara maghrib dengan isya sebanyak 7 rakaat. Berapa rakaat? 7 rakaat. Qasar tak boleh. Maknanya, sebab apa tak boleh? tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab kita sudah sampai ke tempat, bukan lagi musafir. Ayat ni jamak boleh, qasar tak boleh? Jamak boleh. Tapi kena jamak lah. Sebab kita memang dah maghrib dah habis waktu. Kan? Isya panjang lagi nak boleh subuh. Maka kita akan solat maghrib, jamak takhir dengan isya dalam waktunya sebanyak 7 rakaat. 3 campur 4. Jadi berapa? 7. Kalau kita solat dekat di surau tengah jalan tadi berapa rakaat? 5. 5. Kenapa 5? Sebab dia boleh qasar sewaktu dia tengah musafir. Jelas lah, kitab ni sudah jelas. Artinya mana tak ada masalah lah. Jadi di sini penting penerangan ini. Sebab ramai sahabat-sahabat kita pasal kena berhenti dulu masyakkah. Kita kata senang. Kita pun kadang-kadang tak seluar kita, kain kita dah kita masuk tandas tengah jalan beberapa kali kotor. Jadi baik kita sampai rumah, kita boleh mandi, tukar pakaian yang baik. Kita solatlah qasar. Solat jamaknya tidak qasar. Berdosa ke? Tak berdosa. Kenapa berdosa? Sebab waktu kita lewatkan maghrib tadi, kita dalam musafir. Kan?
Cuma kita tak boleh nak qasar lagi Isya sebab kita sudah sampai di tempat. Macam mana Ustaz Isri? Ada nak ulas sikit? Ya. Ha. Oh, macam faham dah tu. Faham dah? Oh, Baik. maksudnya qasar tak boleh, jamak boleh. Kalau Ya. sudah sampai ke tempat tu. Okey. Sampai ke tempat. Sama juga tadi. Belum kita bertolak tadi, kalau kita nak solat rumah kita kena solat je lah Zuhur. Oh. Asar tak boleh lagi sebab kita belum Boleh musafir. lagi. Zuhur pun kena 4 rakaat. Tak boleh qasar sebab kita belum lagi travel, belum musafir. Kan? Oh. Jelas. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, syarat yang kedua. Syarat yang pertama jelas. Syarat yang pertama, kita nak qasar itu mestilah kita sudah bermusafir dan sebelum balik ke rumah kita. Sebelum sampai ke tempat. Baik, pergi kepada syarat yang kedua. Silakan. Abdullah Muiz, syarat Baca. yang kedua. Okey. Surat 3 nanti. Syarat yang kedua, perjalanan telah melepasi pagar sepatan qaryahnya atau kawasan bangunannya jika qaryah tersebut tidak berpagar. Orang yang masih berada di dalam kawasan pagar qaryahnya atau kawasan bangunan qaryahnya tidak dinamakan musafir. Ini kerana perjalanan tersebut hanya bermula ketika melepasinya dan akan berakhir apabila sampai semula ke kawasan itu. Oleh itu, tidak harus mengqasarkan solat kecuali solat yang wajib atasnya dan melakukannya dalam lingkungan tempoh musafir tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Solaitu Macam maksudnya? maksudnya aku menunaikan solat Zuhur bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan solat Asar di Zulhulaifah 2 rakaat. Riwayat Al-Bukhari. Zulhulaifah terletak di luar kawasan bangunan Madinah. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kita nak mula qasar itu setelah kita keluar daripada kawasan rumah kita ataupun tempat tinggal kita. Mana kalau rumah ada pagar, kawasan berpagar, kita keluar. Contohnya kita duduk di taman. Nah, Muiz ni rumah kat taman apa? Muiz, taman apa rumah? Taman rumah. Rumah kat mana? Rumah kat Subang Bistari. Jadi kita keluar daripada kawasan Subang Bistari pergi ke Subang lain, Subang tak Bistari ke tak ada. Nah, jadi kita bolehlah qasar kat situ. Maknanya kita dah keluar daripada kawasan perumahan kita. Maknanya kita sekarang ni banyak perumahan kan, compound tu ada pagar, ada pagar tu. Keluar daripada situ tu kita sudah keluar. Ataupun seeloknya kita pergi ke daerah lain lah, ke qaryah lain. Jangan tunggu di masjid kita tu. Zaman dulu dia ada pagar. Pasal tu dia panggil kota kan. Kota ataupun kalau kawasan tak berpagar, maka kita kena keluar ujung perumahan. Kampung kita tak ada pagar, kita duduk di kampung kan. Mana rumah terakhir sebelum kampung ni, keluar tu boleh dah mula dah boleh kita qasar. Mudah je. Mula. Dalil dia ni tengok ni. Dia kata kami solat Zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat. Sebab apa? Sebab dia belum musafir. Bila sampai di Zulhulaifah tu di miqat orang Madinah sekarang. Kalau orang pergi umrah, dia akan jumpa ni. Zulhulaifah dengan Masjid Nabi, setakat yang saya ingatlah waktu anak bawa kereta di Madinah tu, lebih kurang 15 km. 15 km. Yang betulnya jauh dah tu jarak. Jauh juga. Itu dia. Ya, syarat yang kedua, kita kena keluar daripada kawasan perumahan kita. Kan? Baik. Kita pergi pada syarat yang ketiga. Ustaz. Ustaz. Yang tadi tu, yang apa tu ada terkeliru sedikit. Yang kita tidak boleh qasar, tetapi kita boleh jamak apabila kita sampai ke tempat tu lah. Contohnya daripada kita sampai ke apa tu, contoh saya daripada KL nak pergi ke Kuala Kerai lah, sampai ke kampung tu. Ni ada Hayatino tanya, kalaulah ke rumah boleh juga macam tu. Contohnya saya daripada Kuala Kerai di kampung, kemudian nak balik ke rumah di Selangor, di Bukit Antarabangsa ni, boleh tak macam tu? Apabila saya sampai ke rumah, saya boleh tak buat jamak lagi? Di rumah sendiri. Sama dah maksudnya. Iyalah, yang saya sebut tadi sampai di rumah kita lah. Rumah kita. Tak perlu kita berhenti tengah jalan. Kita berhenti di rumah kita. Kalau sampai asar, kita jamak 8 rakaat. Kalau dah maghrib dengan Isya, 7 rakaat. Itu maksud kita. Okey. Ketiga.
Masih Syarat yang Abdullah Muiz ketiga. lagi. Abdullah Muiz. Syarat yang ketiga, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Apabila berniat menetap selama 4 hari, jadilah 4 yang dituju itu seolah-olah ngerinya atau tempat tinggalnya tetap. Oleh itu, dia tidak harus bersolat qasar lagi di situ dan haknya untuk bersolat qasar kekal semasa dalam perjalanan sahaja. Seseorang yang berniat tinggal di suatu tempat kurang daripada 4 hari atau tidak pasti tempohnya tinggal di situ kerana melakukan tugas yang belum tentu dia selesainya. Dalam keadaan yang pertama, dia harus mengqasarkan solatnya sehingga kembali ke tempat asalnya. Sementara dalam keadaan yang kedua pula, dia harus mengqasarkan solat sehingga 18 hari selain pada hari mula disampai dan pada hari keluar meninggalkan tempat tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Maksudnya, aku berperang bersama Rasulullah SAW dan bersama-sama baginda ketika pembebasan Makkah. Baginda tinggal di Mekah selama 18 hari dan baginda tidak bersolat kecuali mengqasarkan 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW telah tinggal di Mekah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan kerana memerangi puak Hawazin dan baginda mengqasarkan solatnya sedangkan baginda tidak pasti berapa lama baginda terpaksa tinggal di situ. Baik. Sekarang ini kita masuk kepada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dia kata apa? Tidak berniat menetap selama 4 hari. Manakala kita nak pergi, contohnya seorang ibu ataupun kita sendiri nak pergi satu tempat, orang tanya berapa hari nak pergi sana? Seminggu. Kan? Seminggu ni berapa hari? 7. 7 hari. Lebih daripada 3. lebih daripada 4 hari kan? Maka tengok ni kita. Tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang ditunjuk selain pada hari mula sampai dan hari keluar. Maknanya hari kita sampai hari ni hari Jumaat. Tak kira. Nak Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Itu 4 hari. Maka apabila berniat menetap selama 4 hari, jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah negerinya dan tempat tinggalnya yang tetap. Dia panggil muqim. Sudah jadi muqim, oleh itu dia tidak harus bersolat qasar di situ dan haknya untuk solat qasar kekal semasa dalam perjalanan sahaja. Faham ke tidak? Contoh lagi kita kata seorang ini nak pergi ke rumah anak dia, makcik lah. Makcik ni duduk Kelantan nak pergi rumah anak dia di KL. Kita kata Haji Maimunlah nak pergi rumah Ustaz Yusri, contohlah. Pak nak pergi berapa hari? Dia kata seminggu. Maknanya dia tak boleh lagi qasar bila sampai. Sampai rumah tak cucu dia kena berhenti qasar dan jamak. Dia hanya solat macam biasa. Jadi dia boleh qasar dalam perjalanan sahaja. Di sini timbul kekeliruan sebahagian daripada makcik kita ni. Dia kata 4 hari tak boleh, 3 hari boleh. Maka bila sampai rumah anak dia dekat KL, dia akan solat dulu 3 hari tu qasar dengan jamak. Hari yang keempat baru dia break. Kita kata lah, itu khata'. Ada salah itu. Yang betulnya ni, kalau kita nak duduk lebih daripada 4 hari, maka dia hanya boleh qasar dan jamak dalam perjalanan sahaja. Jelas ke tak jelas? Jelas. Ustaz Yusri, Apa dia? ni banyak orang keliru dia masalah ni. Nakik tak jelas. Silakan. Memang 4 hari je. Ya. Ya, memang dia 4 hari je. Jangan lebih. Kalau nak pergi 3 hari boleh qasar. Okey, kalau Kalau dia maksudnya nak, 4 hari. dia nak lebih daripada 4 hari, maka putuslah dia punya qasar bila sampai di tempat tersebut. Contohlah kita kata nakib ni nak pergi daurah ke, nak pergi kursus ke, tak. Orang hantar pergi kursus seminggu di sekolah mana-mana lah kan. Bila hantar sampai aja tak boleh qasar jamak lah. Dalam perjalanannya boleh. Adam dihantar 3 hari kursus, maka dia boleh qasar, boleh jamak. Jelas? Yang 4 hari tu kan satu tempat je. Iyalah, satu tempat. Kalau 2 tempat je ni. Dua tempat Macam macam mana? Macam saya kan, Maksudnya dia- saya Okey.
Macam saya, kampus saya ada dua Okey. kan. Ya. Satu Pulau Condong, satu Tumpat. Ya. Satu hari Dekat ni, sangat. satu hari Tumpat 3 hari. Lepas tu Pulau Condong 3 hari. Lepas tu pula di dua tempat tu kita jamak kosa. Jadi 3 hari je tak macam ni. Tiga hari. Tapi rumah siapa kita pergi tu? Rumah Nenek ayah tak? kampung. Kalau kita kira rumah itu rumah kampung kita, maka dia jadi kita ni dua mukim. Macam Ustaz Yusri, dia duduk Kuala Lumpur ada rumah, di Kelantan ada rumah. Bila balik rumah dia, duduk 2 hari pun tak boleh qasar dah sebab dia kira dia ada 2 mukim. Orang yang ada 2 mukim, maka dia ambil hukum 2 mukim. Kalau dia ada 2 isteri lagi hebat. Oh, jangan Mak- bahaya. Ustaz, ni contohnya macam ni Ustaz. Ya. Nakik, contoh soalan dia lebih kurang macam ni tu. Contoh, dia bermusafir ke Perak contohnya. Ya. Ya. Selama 4 hari lah. Kemudian daripada Perak dia pergi pula ke Langkawi. Adakah ke Langkawi tu dia boleh dikira baru Ustaz? Sebab itu jamak pula. Dia boleh daripada Perak ke Langkawi satu musafir. Tapi Pulau Condong dengan Tumpat tak ada musafir di situ. Oh macam tu. Mana dia boleh sambung di Langkawi 4 hari pula tu. Tak Boleh. jamak pasal dia. Sebab dia satu rehlah. Safar Satu dia rehlah. kira satu musafir lain pula. Okey. Baik. Okey. Yang sini kena beri perhatian kepada Kena. masyarakat kita sebab ramai yang agak keliru kat sini. Dia nak duduk seminggu tapi di 3 hari tu dia ulun jamak dulu, qasar dulu, lepas 3 hari lah. Kita kata sampai tu tak boleh berhenti. Baiklah. Kita dah berniat. Sebab dia dah niat awal lagi nak berhenti. Kita tengok di muka surat 366. Seorang yang berniat tinggal di satu tempat kurang daripada 4 hari. Kurang 4 hari. Atau tidak pasti tempoh dia. Berapa hari nak duduk sini? Tak tahu. Contohnya kita pergi ke Kuala Lumpur di IGN ke nak minta selamat kan. Orang ni sakit, jadi doktor kata marilah kita cek 2-3 hari dulu. Kemudian kalau sembuh boleh balik. Hari yang ketiga tak keluar result dengan baik. Hari yang keempat masih menunggu. Yang kelima, yang enam, sampai berapa hari dia. Tengok ni. Yang pertama, kurang daripada 4 hari. Yang kedua, tidak pasti tempohnya. Dia nak tinggal situ lamanya kerana melakukan tugas yang belum tentu bila selesainya. Tak tahu bila, kan? Dalam keadaan yang pertama, dia harus mengqasarkan solatnya sehingga kembali ke tempat asalnya. Sebab dia nak duduk 3 hari tak lebih daripada 4 hari. Dalam keadaan yang kedua, tengok kita. Keadaan yang kedua tu maksudnya orang yang qasar, orang yang duduk tak tahu bila tamat. Tak tahu. Tak ada limit. Kita kata, doktor kata tengoklah sehari 2 lagi. Ataupun pejabat yang kita buat benda-benda ni urusan mungkin esok kot. Maka dia boleh mengqasarkan solat selama 18 hari. 18 hari. Selain dari hari mula sampai dan hari dia keluar. Maknanya kalau nak kira mula sampai keluar sampai jadi 20 hari semua. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia kata dia ikut Nabi SAW berperang pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi kita duduk di Mekah selama 18 malam. Semuanya Nabi kita salat 2 rakaat saja. Sebab kita tak tahu bila selesai tempoh pengepungan kita di Nabi dengan Hawazin. Hawazin tu orang sebelah Taif tu. Bila ketamat dia punya tempoh. Jadi dalilnya, mana kalau kita pergi, contohlah kita kata kita minta selamat dah. Orang ni ikut ayah dia masuk IJN, doktor kata 3 hari kot. 4 hari tak sembuh, 5 hari down dia punya tekanan nadi. Akhir sekali tunggu-tunggu, dia boleh qasar selama 18 hari. Ini kita bincang dalam fiqh mazhab Syafi'i lah. Fiqh mazhab lain tentang khilaf tu saya tak sebut di sini. Kalau tidak, tak habis kitab kita ni. Saya bimbang kalau tak habis, suruh sambung pula. Jadi masalah. Baik. Tamatlah kita berpindah kepada syarat yang keempat. Silakan. Okey, Nakik. Okey. Keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Jika berimakan seorang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengqasarkannya. Sebaliknya, seseorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim harus mengqasarkan solatnya dan selepas mengucap salam sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat
segera memberitahu makmum dengan berkata, cukuplah solat kamu, aku adalah seorang musafir. Hal ini berdasarkan hadis daripada radhiyallahu anhu ketika ditanya, bagaimana halnya musafir? Ia bersolat 2 rakaat ketika bersendirian dan 4 rakaat ketika mengikut imam yang bermukim. Dia berkata, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, wahai penduduk di sini, bersolatlah kamu 4 rakaat, kami adalah musafir. Baik. Syarat yang keempat, kita nak qasar, kita tak boleh ikut imam muqim. Kita musafir, Nakib, kalau kamu sampai di tempat, kita nak solat bersama dengan imam di situ, kita kena solat berapa rakaat? Kena solat mengikut bilangan penuh. Faham tak? Berapa rakaat? Ikut. Tak kira lah, kalau maghrib memang tak ada qasar pun. Maknanya kita kena solat isya, zuhur, asar tu 4 rakaat. Saya musafir. Tak boleh. Tengok ni. Jika berimamkan seorang yang bermukim, hendaklah solat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengqasarkannya. Ni ada orang salah faham. Dia kata kita orang musafir tak boleh ikut mukim. Bukan tak boleh ikut mukim. Boleh ikut, tapi kita kena ikut bilangan rakaat dia. Jadi kata, tak boleh ikut. Boleh. Tak boleh qasar. Itu yang betulnya. Orang musafir, kalau ikut imam mukim, dia tak boleh qasar. Bukan tak boleh ikut. Mana kita kena ikut dia lah. Oh, alhamdulillah. Nakib, engkau sampai di surau, engkau nak salat zuhur, qasar kan? Imam berada di rakaat yang ketiga. Macam mana Nakib? Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Sedang molek kita 2 rakaat. Maksudnya? Boleh tak kita bagi salam dengan imam atau tak boleh? Maksudnya baru datang lah. Yalah, kita datang imam dah solat 2 rakaat, maknanya kita ada 2 rakaat. Maknanya bilangan dia tu sama dengan rakaat kita kalau kita qasar. Kalau kita qasar. Kalau kita qasar. Rasa tak. Rasa macam mana? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh lah. Bapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tengoklah kitab tu. Dalam kitab tu dia cakap. Boleh ikut Kitab kata imam apa? yang bermukim. Baca. Tak boleh ikut. Baca kitab, dia kata apa? Tidak mengikut imam yang bermukim. Baca. Ya, Jika dia cakap apa? Jika berimamkan seorang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengqasarkannya. Maknanya walaupun kita sempat 1 rakaat dengan imam mukim, bila dia bagi salam, kita kena tambah 3 rakaat lagi. Okay. Kalau kita doa 2 rakaat, best. Sama-sama 2 rakaat. Lepas imam bagi salam, kita kena tambah 2 lagi. Itu kaedah bila kita ikut imam mukim, maka kita kena jadi rakaat mukim. Faham? Dia kata, tak apa, saya sama-sama 2 dengan imam. Tak boleh bagi salam sama imam. Kita kena tambah 2 sebab rakaat kita sudah menjadi rakaat mukim. Baik, sebaliknya. Seorang musafir menjadi imam. Saya berhenti dekat RNR, saya jadi imam. Belakang saya ramai lagi orang mukim, kan? Walaupun RNR ada pekerja minyak, ada pekerja restoran, ada pekerja ni, dia ikut kita salat. Macam mana nak buat? Dan selepas mengucap salam, kita solat 2 rakaat zuhur kan? Mereka kena solat 4. Maka sunat segera memberitahu makmum dengan berkata, atimmu, sempurnakan solat kamu 4 rakaat, kami orang musafir. Aku solat 2 ni, mu solat 4. Kena buat macam tu. Allahu Akbar. Sekali anda pergi ke tempat orang asli, kita bagi tahu dah. Kami ni musafir ni, mari jauh daripada Kuala Kerai, Sungai Durian, masuk dalam hutan. Nanti lepas pada bagi salam, kamu tambahlah 2 rakaat lagi. Faham. Lepas kita bagi salam, dia salat juga. Itu tak jadi lagi tu. Jadi tak boleh. Maknanya kita kena bagi tahu, kepada orang musafir, atimmu, sempurnakan solat kamu kerana kami orang musafir. Kami orang musafir.
Yang tak bercakap tu mute dia punya suara. Yang tak bercakap mute suara. Ganti. Ustaz. Okey. Ah, Nakik. Apa dia? Nakik. dia boleh tahu sebelum solat ke selepas solat? Sebelum. Dia kalau kita nak bagi tahu sebelum solat, boleh juga. Sebab kalau sebelum solat, orang yang dengar tu, dia akan solat sekali dengan kita. Dia tahu dah kan? Tapi mungkin ada orang datang kemudian. Maka kita beritahu lepas kita bagi salam. Kita beritahu, kami musafir ni, solat 2 rakaat je. Tapi eloknya lepas kita bagi salam, dalam sunnah ni, Nabi beritahu, ya ahlal balad, sallu arba'an, fa inna qaumun safar. Orang negeri, teruskan 4 rakaat, kami ni musafir. Jadi elok kita beritahu. Supaya dia tak keliru, kenapa solat tak cukup macam-macam. Alah, kami musafir. Faham ke tidak? Boleh. Boleh. Kalau tak payah tanya. Faham? Muiz? Ustaz, Muiz? mukim tu macam Ustaz, bermukim. Imam yang bermukim. Imam tempatan. Itu makna mukim. Imam yang tidak musafir. Itu makna mukim, makna imam yang tidak bermusafir. Baiklah, kita tamat dah. Ada soalan sini tentang qasar. Kita nak berpindah ke jamak pula. Okey, Kita nak berpindah ke jamak kan. Okey, Adam Husaini. Silakan. Adam Husaini sambung jamak. Adam Husaini. Banyak baca jamak, solat jamak. Solat jamak. Adam Husaini. Kau cakap 368. 367. Tak dengar. 367. Tak dengar. Adam Husaini 367. Tak apa, kita terus dengan nakik lah, nakik. Jenis jamak, nakik. Okey. Jamak, pengertian jamak telah pun diketahui sebelum ini. Dan ia adalah berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW menjamakkan solat zuhur dengan asar ke bermusafir dan menjamakkan solat maghrib dengan isyak. Lepas tu hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW menjamakkan solat dalam perjalanan yang kami lakukan ketika peperangan Tabuk. Baginda menjamakkan solat zuhur dengan solat asar dan solat maghrib dengan isyak. Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah yang mendorong baginda berbuat begitu? Jawabnya, baginda tidak mahu mentahkan. Jelas kan? Jadi dalil solat jamak tu ada beberapa hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari. Nabi kita jamak di antara zuhur dengan asar dan jamak di antara maghrib dengan isya. Ini je jamak. Kalau kita sekali-sekala nak jamak subuh boleh? Muiz, boleh tak jamak subuh? Subuh. Jamak subuh dengan zuhur. Isyak dengan subuh. Boleh tak, Muiz? Boleh. Mana tidak ada jamak, kan? Bila orang tanya Ibnu Abbas, kenapa Nabi jamak? Qala arada an la yuhrija ummatahu. Nabi SAW tidak nak menyusahkan umat dia. Makanya jamak ini salah satu daripada cara rukhsah, kelonggaran atau keringanan syarak yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kata Alhamdulillah. Baik, itu dalil. Kita pindah kepada jenis jamak. Jamak ni ada 2 jenis. Fadal, Iqra. Baca. Okey. Abdullah Muiz, sila sambung. Jenis jamak. Okey. Apa nakik terus nakik. Nakik teruskan. Jenis jamak. Jenis jamak. Jamak terbahagi kepada 2 jenis, iaitu jamak takdim yang bermaksud bahawa solat yang kedua ke dalam solat yang pertama. Jenis jamak terbahagi. Teruskan. Nakik teruskan. Okay. Dan jamak takhir yang bermaksud bahawa solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis daripada Muaz radhiyallahu anhu. Maksudnya ketika Nabi SAW di peperangan Tabuk, apabila baginda berangkat pergi sebelum matahari meninggi, baginda melambatkan solat zuhur sehingga menghimpunkannya ke solat asar.
Lalu baginda menunaikan kedua-duanya sekali. Dan sebelum meneruskan perjalanan selepas matahari gelincir, baginda bersolat zuhur dan asar secara jamak. Kemudian barulah baginda pergi. Begitu juga apabila berangkat sebelum waktu maghrib. Baginda melambatkan solat maghrib hingga dilakukannya bersama-sama solat isyak. Dan sebelumnya meneruskan perjalanan selepas waktu maghrib. Baginda menyegerakan solat isyak bersama-sama solat maghrib. Ini dalil hadis ini menunjukkan bahawa dua cara. Kan kalau belum masuk waktu Nabi kita berjalan dulu, dia buntil pahasar. Penat dah, maka dia jamak apa? Jamak takhir, kan? Kalau dah masuk waktu dah, Nabi solat dulu baru dia berjalan. Itu dia panggil jamak takdim. Maknanya jenis jamak ni ada dua, satu jamak takhir, yang kedua jamak takdim, kan? Baik. Jamak takdim maknanya kita awalkan. Solat dulu zuhur, kemudian ditarik asar. Nanti syarat-syarat dia kita akan bincang nanti. Baik, solat yang boleh dijamakkan. Silakan. Siapa baca pula? Okay. Abdullah Muiz baca. Solat yang boleh dijamakkan. Okay. Sebagaimana diketahui bahawa solat yang boleh dijamakkan ialah solat zuhur dengan asar dan solat maghrib dengan isyak. Oleh itu tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat sebelum atau selepasnya. Begitu juga tidak sah dijamakkan solat asar dengan solat maghrib. Ini kerana setiap jamak takdim dan takhir mempunyai beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Jadi kita dah tahu dah solat yang boleh jamak hanya dua ya, kan? Zuhur dengan asar, maghrib dan isyak. Subuh tak ada jamak, dia seorang dia. Sebab dia jarak jauh, kan? Maka kita pergi kepada syarat-syarat jamak takdim. Silakan. Syarat jamak takdim. Okey. Syarat jamak takdim. Abdullah Muiz. Syarat-syarat. Teruskan. Kita dengar. Okey, Nakib. Syarat jamak takdim. Okey. Abdullah Muiz. Dia masalah internet. Okey. Abdullah terus. Okey. Syarat-syarat jamak takdim ialah yang pertama, kedua-dua solat dilakukan mengikut urutannya, iaitu dimulai dengan solat pertama yang empunya waktu, kemudian diikuti solat yang kedua. Yang kedua, berniat menjamakkan. Nanti kita ambil satu-satu. Syarat yang mananya, kalau jamak takdim, kita kena ikut tertib. Zuhur, kemudian asar. Maghrib, kemudian baru isyak. Tak boleh tukar ya. Itu dia panggil jamak takdim. Syarat yang kedua, Syarat yang kedua berniat menjamakkan solat yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai solat yang pertama. Walau bagaimanapun niat tersebut sunat berserta takbiratul ihram. Baik. Syarat yang kedua, waktu kita solat zuhur tu kita kena niat dalam hati kita niat jamakkan asar dengan zuhur. Supaya ada connecting dua tu, ada hubungan dua tu. Tak kiralah kita niat dalam takbiratul ihram ke. Yang penting sebelum kita salam solat zuhur dengan solat maghrib itu, kita boleh mesti niat bahawa aku jamakkan zuhur, asar dalam zuhur, jamakkan isyak dalam maghrib. Faham tak? Supaya dia ada sambungan dua tu. Ada connecting lah, ada hubungan dua tu. Syarat yang ketiga, silakan. Syarat yang ketiga, teruskan Abdullah. Syarat ketiga ialah kedua-dua solat dilakukan secara berturutan, iaitu memulakan solat yang kedua dengan segera sebaik sahaja selesai salam solat yang pertama tanpa dipisahkan dengan berzikir, mengerjakan sunat dan sebagainya. Jika dipisahkan di antara kedua-duanya dengan masa yang lama pada anggapan umum atau melengah-lengahkan solat yang kedua tanpa sebab, batallah jamak tersebut dan solat yang kedua itu wajib ditangguhkan sehingga waktunya tiba. Maknanya dia panggil mualat, tulis. Maksudnya mualat maknanya berturutan. Syarat yang kedua menurut urutan. Asar, zuhur, asar. Maghrib, isyak. Yang ni berturutan. Maknanya setelah kita selesai solat maghrib, kita bangun solat isyak. Selesai solat zuhur, langsung kita solat asar. Jangan kata warak sangat. Lepas solat zuhur tu, sabar kejap, saya nak maya sunat dulu, ba'diyah. Tak. Tidak boleh. Kita langsung kita bangun, qamat. Tapi kalau kita terbatal wuduk, boleh je pergi ambil wuduk, masuk balik. Maknanya jangan dipisahkan lama pada anggapan umum. Orang tengok, lama dia tu.
Itu tak boleh. Kalau lama, kena pisah. Asal nanti ikut waktu dia lah. Tak boleh dah nak jamak. Itu syarat dia. Ustaz, kalau contoh dia Ya. bercakap Ustaz. Contoh dia maksudnya dia solat apa tu, contoh dia solat Zuhur bersama dengan imam mukim. Kemudian dia solat Zuhur bersama dengan imam mukim, dia nak jamak lah antara solat Zuhur dengan 4 asar. rakaat lah. Ya. 4 rakaat. Kemudian dia nak panggil yang musafir sekali dengan dia tu solat asar berjemaah pula. Ke belakang. Untuk solat dia panggil lah, jom solat berjemaah asar jamak. Itu Kalau dia bercakap macam mana? lah, tidak jamak. Mana tidaklah orang nampak dipisahkan lama. Melengah-lengah kan tidak. Sekadar kita bila kita bangun tak, tengok kawan-kawan kita panggil isyarat, mari. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita pun pergi ke belakang, jangan duduk solat depan itu imam tu, marah dia pula. Apa kacau dia ni. Jadi kita pergi ke belakang, ambil ruang yang selesa, di belakang tiang ke, belakang sutra tak. Kita kumpul balik, kita qomat. Itu mana masa tu taklah nampak orang kata lama sangat. Kan dia ada, jika dipisah antara dua dengan masa yang lama pada anggapan umum. Jadi kalau tahu dah kita nak berkumpul balik, itu dia panggil tak lama itu. Sekejap je. Sudah. Okey, terus. Muiz terus. Hal ini adalah kerana mengikut Nabi SAW dalam semua perkara tersebut, sebagaimana hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, aku melihat Nabi SAW melambatkan solat maghrib apabila baginda hendak segera berjalan, kemudian baginda menunaikan sebanyak 3 rakaat. Selepas salam baginda duduk sekejap lalu mendirikan solat isyak sebanyak 2 rakaat. Kemudian baginda mengucap salam. Jadi hadis ni, hadis Bukhari ni menunjukkan bahawa Nabi kita tak pisah lama. Sekejap ya. Lepas maghrib, langsung dia solat isyak. Baik, kita pergi kepada syarat jamak takdim yang keempat. Okey, yang keempat. Lagi Abdullah Muiz. Lagi. Pani Adam. Syarat keempat ialah masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Oleh itu, tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika solat yang kedua masih belum selesai. Maknanya syarat kita nak jamak tadi, dalam musafir sehingga mulakan solat yang kedua. Maknanya kalau kita mula solat kedua, tiba-tiba kereta kita sampai depan tangga. Boleh ya, kita teruskan. Kerana kita dah mula awal. Tapi kalau kita sampai, belum mula lagi, tak ada lagi qasar, kita kena selesaikan bilangan rakaat kita seperti orang mukim. Tadi yang kita dah bincang di awal tadi kan. Dia putus qasar di situ. Tapi jamak tu berlaku lah. Habislah kita syarat-syarat jamak takdim. Siapa dia boleh ulang balik? Adam, Nakib boleh ulang balik. 4 syarat jamak takdim. Silakan. 4 syarat. Pani Adam. Syarat. Ulanglah semua sekali. Pertama ni, kena ikut turutan. Ya. Kalau waktu tu Zuhur kan, solat Zuhur dia baru asar. Waktu maghrib tu baru isyak. Okey. Tu yang kedua, sebelum nak solat tu kita kena dah ada niat dah. Nak solat dua tu. Nak solat jamak kosong. Okey. Ya. Tu yang ketiga, lepas solat, contoh solat maghrib kan. Lepas solat maghrib ke, kita kena terus solat isyak. Boleh ada zikir semua. Kalau waktu tak boleh dianggap lama, kalau tak jamak tu dibatalkan. Dia kena tunggu waktu isyak baru kena solat. Baik. Faham? Lepas tu keempat, Ada lagi yang salah. keempat dia dalam keadaan musafir. Masih dalam musafir sehingga bukan solat yang kedua. Ya. Okay. Baiklah. Selesailah kita syarat jamak takdim. Sekarang ni kita berpindah kepada syarat jamak takhir. Silakan. Siapa syarat jamak takhir? Adam, syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Baca. Yang pertama, berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktu yang asal kepada solat yang kedua. Sekiranya tamat waktu Zuhur tanpa berniat menjamakkan solat Zuhur pada asar, maka solat Zuhur wajib dikodok serta berdosa oleh sebab melengah-lengahkannya. Jadi kita gini, bila kita niat nak jamak takhir, maka kita kena niat sebelum habis waktu Zuhur tu kita niat saja aku
takhirkan, lewatkan zuhur ni ke dalam waktu asar. Kalau kita tak niat, kalau tak niat apa jadi? Kita dianggap melengah-lengahkan solat dan kita berdosa. Jelas ya? Kita kena niat. Andainya kita mati pada waktu itu, sebelum kita solat zuhur, malaikat tak akan tulis orang ni tak solat. Orang ni meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab kita sudah ada niat. Niat apa? Niat menangguhkan solat asar itu dalam waktu, solat zuhur itu dalam waktu asar, kerana kita ada masyaqqatus safar. Nah, itu syarat yang pertama. Jangan lupa lah, kena bagi tahu pada keluarga, kawan-kawan, kita nak jamak takhir ni, semua niat lewatkan zuhur ke dalam waktu asar. Kita akan berhenti nanti setelah habis program lawatan ni contohnya kan, baru kita berhenti. Baik, syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, masih dalam musafir bila selesai mengerjakan kedua-dua solat. Oleh itu sekiranya telah sampai sebelum kedua-dua solat berkenaan selesai, maka solat yang kemudiannya menjadi solat qada. Jadi dalam kitab ni kata kalau kita sampai dah, jadi solat yang awal tadi jadi qada. Jadi yang solat yang akhir, contohnya tadilah kita tak nak berhenti tadi tengah jalan kan, maghrib dengan isya. Maknanya maghrib tu jadi qada dia kata sini, sebab kita tak solat dalam perjalanan. Tapi ada pandangan yang lain yang mengatakan oleh kerana kita diberi kelonggaran untuk jamak, tapi kita tak berhenti tengah jalan, sedangkan waktu isya tu masih ada lagi, itu juga tidak menjadi masalah dan kita tidak berdosa perbuatan itu. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, dalam hal ini prinsip antara kedua-dua solat tidak syarat pun malah boleh dimulakan dengan mana antara dua solat alternatif. Begitu juga syarat berkedudukan antara dua solat, hanya solat dan bukannya syarat sah jamak tersebut. Dalam hal ini tartib tidak disyaratkan. Untuk jamak takdim, kita dah dengar tadi untuk jamak takdim kan, kita kena ikut tartib, ikut turutan. Dalam jamak takhir tak syarat. Contohnya kita berhenti, orang duduk solat isya. Kita solat isya dengan imam 4 rakaat. Selesai solat, barulah kita pergi belakang, macam Ustaz Yusri cakap tadi, kita pergi berkumpul, kita pun solat maghrib, mana boleh tukar. Maghrib dulu, isya dulu. Untuk jamak apa ni? Untuk jamak takhir. Kalau jamak takdim, tak boleh ditukar-tukar, mesti ikut tartib. Maknanya dalam kesimpulan kita, 3 syarat jamak takhir, boleh ulang balik? Siapa? Adam? Ulang balik syarat jamak. Jangan baca kitab, kalau baca panjang pula. Pertama, dia berniat menjamakkan solat yang pertama pada asal solat yang kedua. Dia niatkan dia niat jamak tu dalam pada waktu solat pertama. Ya, tapi dia nak solat pada solat kedua. Ya. Yang kedua? Yang kedua dia masih dalam musafir hingga selesai menentukan kedua-dua solat. Tapi dia dimulakan dengan, tapi dia tak kisah dia nak mula mana-mana solat. Ya, baik. 3 syarat. Baik, ada seandainya ada orang kita niat nak jamak takhir kan? Kita nak jamak soalan ya. Kita nak jamak takhir contohnya. Nak jamak takhir. Tiba-tiba pukul 4 petang rasa mengantuk. Jumpa masjid comel, RNA bagus tak? Mari kita berhenti sini lah. Kita berhenti, tak ada masalah. Kita boleh tukar semula niat kepada jamak takdim tak. Tidak menjadi halangan, niat itu tidak menghalang kita sampai mereka tak boleh berhenti tengah jalan lah, tidak jadi masalah. Yang pentingnya sudah menjawab. Sebab kita masih lagi berada dalam waktu yang pertama. Jadi dia automatik. Cuma yang kita takutnya, kita berhenti dah dekat-dekat nak waktu asar. Kan kita niat jamak takdim kan jadi takhir pula. Itu kena pastilah. Pasti waktu asar belum masuk lagi, barulah kita niat jamak takdim.
Ibu sudah menjawab soalan Hayatina. Okay. Baik. Kita pergi kepada habis syarat-syarat perjalanan yang diharuskan qasar. Okey, kita nak habis dah ni. Syarat perjalanan yang kita boleh qasar setakat mana? Silakan. Okey, pertama perjalanan yang jaraknya hingga 81 km dan lebih. Baik. Itu Cuba baca yang lebih kat bawah tu, nota kaki tu penting. nota kaki. ni kadar 2 marhalah. Ini yang ditetapkan ini berdasarkan takribi, lebih kurang, bukan tahdidi tepat. Dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh 89 km dan secara tepatnya 88.704 km. Mana? Dalam fiqh manhaji ni dia ambil yang paling minima, 81 kilo. Dalam fiqh Islami 89. Ada kajian lain kata 88. Jadi saya rasa kita ambil yang terbanyak lah. Mana kalau kita travel sampai 90 kilo, itu kita mula qasar. Tapi kalau setakat 60, 70, 81 tu orang panggil atas tara kata. Orang Kelantan kata atas tara maknanya atas garisan je. Jadi nampak kecil sangat dia punya kekuatan untuk kita nak jamak situ. Jadi ambil yang lebih lah, ambil 90 kilo, 86 kilo ke atas. Maknanya yang penting bermula daripada 81 ke atas kan. Baik. Silakan. Okey, Oleh itu kedua. Okay. Blok kedua lagi tu baca tu. Oleh itu tidak ada perjalanan yang kurang daripada jarak tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqasarkan solat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 barid, iaitu 16 farsakh yang menyamai kira-kira 81 km. Orang seperti mereka berdua tentulah melakukannya dengan ketetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masalah kita bila kita convert kepada kilometer maka dia jadi khilaf. Semua tu kata 16 farsakh, 2 marhalah kan. Tapi bila nak ukur dengan kilometer dia jadi khilaf. 81, 88, 89 sama juga dengan gram timbangan beras fitrah. Ada kata secupak 600 gram, ada kata 700 gram. Jadi kita ambil yang banyak lah lebih baik kan, insya-Allah. Baik. Kita pergi syarat yang kedua. Syarat yang pertama, jarak mesti cukup 2 marhalah, paling minima 81, sebaiknya kita ambil 88 ataupun 90 kilo. Kita pergi kepada syarat yang kedua, Sanam. Perjalanan yang tentu tempat tujuannya. Itu orang yang merayau-rayau tanpa tujuan ke tempat yang tertentu dan orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawanya. Perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar kecuali setelah menjangkau jarak perjalanan yang jauh. Ini kerana telah diyakini jauh perjalanannya. Jadi kalau kita nak jamak ni kita kena tahu jarak kita nak pergi jauh mana. Kita nak pergi 200 kilo, bolehlah qasar. Tapi kalau kita melilau, contohnya kita ni seorang merajuk lah, kita kata merajuk, membawa diri. Naik kereta nak pergi mana, tak tahu mana. Dia tak boleh. Tak boleh qasar. Sampai melepasi 90 kilo, barulah dia kira musafir. Belum pada tu, tak boleh nak mula lagi. Ataupun kita ikut orang, nak pergi mana? Ikut aku. Tak tahu. Kita tak boleh qasar. Selagi tidak melepasi jarak yang dibenarkan itu. Bila lepas pada jarak tu baru boleh. Syarat yang ketiga. Perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Justeru tidak diambil kira perjalanan musafir untuk berniaga arak, mengamalkan riba atau menyamun. Ini kerana qasar merupakan keringanan yang disyariatkan untuk menunaikan sesuatu tanggungjawab dan ia tidak boleh terkait dengan sebarang maksiat. Jadi musafir kita tu jangan ada bentuk maksiat. Kalau musafir kerana maksiat, itu tidak boleh. Tidak boleh apa? Tak boleh ambil keringanan safar. Tapi banyak ni Ustaz Yusri, musim-musim tertentu, orang telefon saya, Ustaz, kami sudah berada di Bukit Jalil. Boleh qasar tak boleh qasar? Jadi, macam mana nak jawab Ustaz Yusri? Orang di Bukit Jalil, boleh qasar ke tak? Tidak, dia tidak bawa maksiat tu, tengok bola. Jadi kita kena tengok kepada asal lah. Mana asal permainan tu dipanggil bentuk maksiat ke tak maksiat. Kalau asal permainan tu harus,
maka bolehlah kita kita kasar. Jadi ramai orang tanya musim-musim Bukit Jalil lah. Sekarang musim PKP ni tak ada Bukit Jalil, senyaplah kita kan. Baik. Selesai kita kepada syarat-syarat diharuskan qasar dan jamak. Boleh khulasahkan? Silakan. Sebab kita nak masuk bab terakhir. Nakik. Huraikan sikit. Yang faham tadi. Syarat-syarat dia. Okey, syarat. Yang faham ada 3 syarat lah. Okey. Syarat. Sama. Yang pertama dia kena lebih 2 marhalah. Okey. 81 paling kurang, 89 paling banyak. Kita ambil yang paling banyak. Okey. Ya. Yang kedua, kita kena tahu tempat yang kita nak pergi. Kalau setakat pusing-pusing jalan, tahu katnya tak boleh. Okey. Asal yang ketiga, niat kita nak pergi sana tak boleh maksiat lah. Tempatnya kena buat benda baik kan. Tak boleh sekadar kita nak pergi sana nak pergi merompak. Okey. Kacau lah. Baik, habislah kita. Sekarang ni kita pergi kepada tajuk yang terakhir bab kita, iaitulah menjamakkan 2 solat ketika hujan. Ini sekarang ni musim hujan di Pantai Timur ni. Musim hujan ni. Silakan. Nakik teruskan Nakik. Baca. Nakiklah teruskan. Okey, menjamakkan 2 solat ketika hujan. Harus menghimpunkan 2 solat secara jamak takdim ketika hujan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat, iaitu solat Zuhur dengan solat Asar dan solat Maghrib dengan solat Isyak. Muslim menambah, bukan ketika takut dan bukan ketika bermusafir. Sementara dalam riwayat Al-Bukhari pula seorang periwayat hadis bernama Ayub berkata, mungkinkah ketika itu malam hujan lebat? Jawabnya mungkin juga. Dalam riwayat Muslim lagi, Ibn Abbas berkata, baginda tidak mahu menyusahkan sesiapa pun di kalangan umatnya. Ya. Walau bagaimanapun tidak harus menjamakkan kedua-dua solat tersebut dalam waktu yang kedua. Ini kerana kemungkinan hujan akan berhenti dan menyebabkan solat terkeluar daripada waktunya tanpa halangan. Okay. Syarat-syarat jamak. Baik, sekarang ni kita nak bincang tentang satu kelonggaran Allah Taala beri kepada kita, iaitulah tentang jamak kerana hujan. Jadi bagi negeri-negeri yang hujannya jarang-jarang, bila dia hujan sangat berbahaya kepada dia, licin macam-macam. Tempat kita ni kalau nak jamak hujan, banyak samalah kita boleh jamak sebab hujan sentiasa kan. Mungkin kalau hujan lebat, musim banjir, itu boleh kita jamak. Tapi hujan-hujan biasa ni, macam mana nak jamak? Lepas jamak pasar malam pula boleh pergi kan. Dia tidak ada masyakkah di situ. Nah. Syarat-syarat dia, saya akan. Okey, syarat-syarat. Okey, pertama, solat tersebut dilakukan secara berjemaah di masjid yang jauh pada anggapan umum dan terdapat kesulitan bagi seseorang ke sana disebabkan hujan. Yang kedua, hujan berterusan pada permulaan kedua-dua solat dan ketika salam solat yang pertama. Maknanya kita kena syarat dia, 2 syarat tadi, apa dia Rafiq? Nakib? Syarat dia. Syarat dia kena secara berjemaah kat masjid. Di tempat yang jauh lah. Mana nak pergi susah, Masjid dekat rumah kita tak ada masalah apa kan. Dekat je. Maknanya kita kena tengok jenis hujan lah. Kalau hujan tu masyakkah menyebabkan kita susah nak pergi, maka bolehlah kita jamak. Itu pun syarat dia mesti jamak takdim. Kalau jamak takhir mungkin kita tunggu-tunggu, lepas asar cerah dah. Panas balik. Macam mana kita nak jamak kan? Itu dalam bab hujan. Cuma timbul lagi sekarang ni, jamak masalah orang sakit, masalah orang sakit boleh jamak ke tak jamak, maka para ulama kita berbahas di sini panjang. Anak rasa dalam solat orang sakit ni Ustaz Yusri kita kena ambil satu tajuk lain lah pula kan. InsyaAllah sebab malam ni pun sudah lewat dah kita. Cuma kita pergi kepada soalan-soalan yang ada. Silakan Ustaz Yusri. Soalan yang pertama, daripada Umi Nur Rajab. Orang yang berada di pusat pemindahan, boleh tak jamak? Dia gini, yang berada di kita nak jamak ni sebab kita nak berkumpul pula susah. Orang di pusat pemindahan, dia berkumpul kat situ dah.
Dia tak pergi nak pergi mana-mana, dekat depan dia air, nak balik rumah pun tak boleh. Jadi tak adalah jamak kat situ sebab dia sudah ada di maksud dianya jamak kerana hujan ni kita balik nak datang pula. Contoh kita solat Zuhur, solat Maghrib, nak datang pula solat Isyak, masyakkah. Hujan, malam, jadi nak mari payah, maka kita selesaikan solat jamak tapi tidak qasar. Ini ingat, jamak boleh tapi tanpa qasar. Sama juga dengan orang sakit tadi. Orang sakit yang masyakkah betul-betul, dia boleh jamak tapi tidak qasar. Silakan. Soalan yang kedua, yang ni kita dah jawab 2 minggu lepas tapi tak apa, Ustaz akan jawab pula lah. Boleh ke jamak solat Jumaat dengan solat Asar daripada Muhammad Ahmad Anik? Baik, dalam mengikut fiqh mazhab Syafi'i, oleh kerana Jumaat itu ganti daripada Zuhur, maka tidak ada halangan untuk dia jamakkan dengan Asar. Boleh. Jadi kalau kita contohnya kita musafir travel kan, sampai waktu Jumaat kita berhenti mana-mana masjid, kita solat Jumaat dengan imam, kemudian kita niat jamak takdim dengan Asar, harus. Dalam fiqh kita boleh. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua Ustaz. Ni ramai orang tanya ni. Boleh tak solat jamak atau dan qasar di kampung sendiri? Di kampung sendiri. Pasal ada yang dia mendengar pendapat kata boleh menunaikan solat di kampung, di rumah orang tua, yang mana dia sudah tidak, dia maksudnya tidak berniat untuk balik selama-lamanya. Macam mana tu Ustaz? Balik ke kampung lah, solat jamak ke kampung orang tua. Kalau kita balik ke kampung kita, kampung tu masih lagi kampung kita, tanah mak kita tu akan jadi tanah kita lepas pada ni kan. Maka kita mengatakan kita mengambil pendekatan tidak jamak lagi di situ, kerana itulah qaryah kita, tempat kita lahir. Dan mungkin kita akan balik mati di situ, lepas kita pencen di Kuala Lumpur nanti kita akan balik di tempat yang sama kan. Okey, soalan okey, perlu saya bagi kat nakik pada soalan tu. Okey, dia macam ni soalan Ustaz. Seterusnya kita solat takdim, solat Zuhur dengan Asar. Contoh solat Zuhur dengan Asar. Kita semayang di, contoh kalau nak balik ke Kota Baru, kita semayang di Macang. Okey, kita semayang Zuhur dengan Asar. Solat Zuhur dan Asar di dalam waktu Zuhur, jamak takdim. Tiba-tiba kita sampai di Kota Baru tu, tak habis lagi solat Zuhur. Solat Zuhur masih tak habis. Adakah dikira sah? Sah. Waktu kita jamak tu kita nak masih lagi dalam musafir. Jadi kalau kita sampai di tempat kita tak perlu lagi ulang Asar kerana kita sudah jamakkan dia. Okey, soalan Muhammad Sabri rasa Ustaz dah jawab. Berapa hari nak jamak bila sampai di tempat yang tertuju? 3 atau lebih. Ustaz dah cakap tadi 4 hari Ustaz dah. Maknanya kalau kita pergi di tempat lebih pada 4 hari, sampai tu tak boleh jamak dah. Sampai di tempat itu tidak boleh jamak lagi kan. Okey. Itu satu kekeliruan lah. Satu kekeliruan. Baik. Nakik, soalan? Adam ke Abdul Mahmud? Nakik, soalan? Ni ada soalan tentang hari Jumaat ni Ustaz Isri. Okey, soalan hari Jumaat ni ada orang tanya ni. Bagi muslimin yang tak dibenarkan solat Jumaat di masjid, muslimin yang tak dibenarkan solat Jumaat, tak dapat pergi ke masjid sebab COVID. Adakah dia perlu tunggu orang habis solat Jumaat dulu, orang dapat pergi habis solat Jumaat, barulah boleh solat Zuhur? Maksudnya tengok orang dah balik tu baru boleh solat Zuhur. Macam tu ke Ustaz? Baik. Jadi timbul juga soalan kan daripada masyarakat. Kita ni nak solat Jumaat tak boleh pergi. Nak solat Zuhur masa mana? Kan? Itu soalan. Musim ni lah, musim Covid ni, musim masjid-masjid ditutup ni. Maka kata di para ulama, orang yang ada keuzuran tapi dia masih mengharapkan keuzuran itu akan hilang, maka afdalnya dia tunggu, jangan solat lagi sehinggalah imam bagi salam. Bila imam bagi salam, tak ada lagi Jumaat yang kedua kan. Jumaat satu ya, satu qaryah. Waktu tu baru kita boleh solat. Tapi bagi wanita yang wanita memang dia tak ada uzur dah dia tu. Sebab dia tak wajib Jumaat. Masuk je waktu solat Zuhur, dia boleh solat. Tak kira lah khatib khutbah ke apa, kalau kita nak dengar khutbah, dengar. Tak nak dengar pun, ataupun rumah kita jauh daripada masjid, solat je kita. Balik kepada masalah kita hari ni, masalah orang yang tidak dijemput. Setengah masjid dia dengan kad jemputan lagi. Anda bilangan yang ke-45 kan. Ataupun dengan SMS, ataupun dengan pendaftaran awal.
tengah masjid kita pergi daftar, cukup 50 orang, close. Pintu, tutup. Kita kena balik. Maka orang ni, hukum dia, hukum orang yang uzur tak boleh solat Jumaat. Adakah keuzuran dia kemungkinan dia dapat SMS, imam akan panggil dia lagi pergi ke masjid ataupun tidak? Tak mungkin dah. Kalau tak mungkin dah, dia boleh solat lah Jumaat. Sebab boleh solat Zuhur pada waktu itu kerana dia tidak lagi ada harapan untuk dipanggil ke hari itu. Kalau imam kata kamu standby. Jangan solat Zuhur. Tunggu dulu. Sampai orang sudah Jumaat, memang tak ada standby dah lah. Dia punya kota gitu sudah tamat kan. Jadi kita kena faham lah, ada sebab setengah ada imam, dia duk iklan. Oh, makmum-makmum semua yang duk kat rumah jangan solat Zuhur lagi. Kami nak solat Jumaat dulu. Bukalah pintu masjid tu. Bagus orang datang tak? Ada masjid ditutup. Tiba-tiba kita halang orang solat. Kita kata lah. Bagi orang yang wajib Jumaat, dia tak pergi Jumaat, maka pada waktu tu dia kena tunggu sehingga Jumaat tamat. Baru dia solat Zuhur. Tapi oleh kerana kita memang kota tak ada minggu ni, maka tidak menjadi halangan untuk kita langsung solat Jumaat, solat Zuhur, walaupun khatib sedang khutbah di masjid. Sebab apa? Sebab kita lagi dah kita. Gugur dah kita ni. Telah digugurkan Jumaat. Kita doalah kepada Allah SWT supaya COVID ni hilang cepat. InsyaAllah. PKP ni diangkatkan untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla dengan berjamaah insyaAllah. Baik Ustaz Yusri, ada lagi soalan ataupun tamat? Ada soalan? Laki? Ada soalan tak? Ustaz. Ya, sila. Maksudnya anak perantau yang bekerja di perantauan ni kan, dia boleh solat jamak puasa kat kampung kelahiran lah. Ya, boleh. Tak boleh dah lah sebab dia balik rumah kampung dia dah tu. Okey. Tapi kalau dia kata tak ada apa dah, mak dia pun jual habis dah, tak ada masalah. Tapi ni kita balik, dia kita kena ingat, rumah mak kita tu akan jadi rumah kita tu. Bila orang tua tu mati, hak bagi siapa? Okey. Baik. Ada lagi soalan? Laki? Ini yang tadi tak faham pasal yang bola. Contoh pakcik saya. Contoh pakcik saya dari Kelantan. Ya. Dia datang KL nak tengok. Lepas tu dia datang. Kan Ustaz Adi kata harus. Tapi pemain bola semua pakai seluar pendek. Pemain bola semua pakai seluar pendek tu. Dia gini ya Nakib. Dalam masalah hukum ini kita ambil yang umum. Asal bola tu harus ke haram? Kalau dia kata harus ya lah. Jangan kita duk ketak-ketak nanti ramai orang tak solat kat Bukit Jalil tu. Boleh. Baik. Ada soalan lagi tak? Adam dengan Muiz ada soalan? Ada? Okey, tak ada. Muiz tak ada. Okey. Rasa punya ada? Naki ada lagi? Okey, rasanya Muiz ada soalan? Ustaz. Ya. Okey. Contohlah saya daripada kampung saya nak balik KL. Yalah. Saya tak jelas. Tak jelas. Tak dengar. Sekali lagi Muiz, sekali lagi. Tersangkut. Lain dia tak bagus. Okey, lain tak bagus. Okey, tak apa Muiz. Okey, tak apalah. Dia akan tanya saya insya-Allah. Saya akan tanya kepada ustaz lah. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Okey, jadinya saya rasa sekarang dah pukul 10.30. Alhamdulillah. Masih lagi ramai yang mengikuti. Alhamdulillah kita hidupkan majlis ilmu ini. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan Munakasyah, saudara Nakib, saudara Adam, Abdullah Muiz dan semua yang terlibat menonton pada malam ini. InsyaAllah kita akan mendapat manfaat ilmu ini bersama insyaAllah. Jadi akhirnya saya jemputlah yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit Tuan Guru untuk membaca sedikit doa lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Namu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, sebagai Engkau anugerahkan kepada kami ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat, dapat kita beramal dengan apa yang kita belajar, dan selamatkan kita semua daripada segala bala bencana. Amin. Angkatkanlah bencana COVID ini daripada negara kita dan lain-lain negara, Ya Allah. supaya dapat kami berkumpul, beribadat di rumah-Mu dengan sebaik mungkin, ya Arhamar Rahimin, serta hidupkan kami dalam keadaan beriman, mati kami dalam husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.